Bagi pair GBP USD, bagi pair GBP USD untuk fokus pada minggu hadapan, iaitu 6 hingga 10 April. Kita lihat dulu apa yang time frame pada time frame H4 bagi pair GBP USD ni bagi tahu. Dekat sini ada satu formation ataupun formasi dekat sini, satu setup dominant breakout sell. First, ini adalah candlestick dominant dan breakout. Melakukan breakout, kemudian berlaku retest. Kemudian dia buat retest pada retest point dekat sini, itu SNR di dalam zone candlestick dominant dan tidak berjaya lagi breakout. Masih lagi setup sell yang valid pada time frame H4 untuk pair GBP USD. Dan dekat sini kita gunakan high pada candlestick dominant yang ini sebagai resistance dan low candlestick dominant sebagai support. Dan masih lagi setup sell yang valid, di mana seller masih lagi ada satu setup di mana setup ini mengatakan ada kebarangkalian untuk seller cuba menguat. Dan di mana bila kita buat satu analisa yang terbaru pada minggu lepas, di mana berlaku satu setup yang baru dekat sini, itu candlestick dominant dan buat breakout sell, di mana dekat sini berlaku golden setup untuk sell. Maka seller masih lagi kuat, tidak berjaya, masih lagi mendominasi untuk sepanjang pada minggu lepas. Buyer tidak berjaya mengatasi seller dekat sini. Jadi untuk pair GBP USD sell masih lagi valid. Dan cuba kita lihat pada time frame H4. Pada time frame daily. Apa kebarangkalian yang ada pada time frame daily. Apa yang kita dapat lihat pada time frame daily, ada satu setup, ada satu signal di mana terbentuk satu zone candlestick dominant yang belum ada breakout. Tetapi pada time frame daily juga, untuk setup yang sebelum, jadi dekat sini ada satu setup candlestick dominant di mana berlaku breakout bull atau breakout dengan arah untuk buy, di mana time frame daily masih lagi kuat untuk buy. Jadi analisa pada time frame daily, jika berlaku keadaan di mana candle, di mana price membuat kenaikan, dan pada time frame H4, berjaya mematikan setup pada time frame H4, kemudian dan candle daily buat kenaikan dan mematikan setup pada time frame H4 tadi, dan kemudian dia buat breakout pada zone dominant time frame daily. Jika berlaku breakout pada time frame daily, dan secara automatik pada time frame H4 setup sell sudah dimatikan. Dan jika time frame daily berjaya buat breakout, berjaya melakukan kenaikan, dan breakout membuat arah untuk buy, maka dekat sini buyer kembali menguat. Di mana seller tidak berjaya mengatasi buyer. Seller pada time frame H4, kekuatan sell pada time frame H4 tidak berjaya untuk mengatasi kekuatan buyer pada time frame daily. Dan mungkin jika berlaku keadaan seperti ini, akan berlakukan price akan naik sehingga dijangkakan akan sampai pada resistance dekat sini. Ini adalah untuk time frame daily jika berlaku keadaan untuk buy. Jika daily buat kenaikan, kita boleh fokus untuk buy.
intai setup entry pada time frame H1 ataupun M15. Gunakan M15 sebagai setup entry dan H1 sebagai confirmation. Okey, untuk follow setup daily. Dan secara bila keadaan ini berlaku secara automatik pada time frame H4 setup sell memang sudah dimatikan. Okey. Jadi jika berlaku keadaan seperti ini maksudnya buyer masih lagi akan follow arah yang dibuat. Okey, arah yang dibuat pada setup yang sebelum. Okey, akan follow setup yang ini. Okey. Dan jika berlaku keadaan sebaliknya pada time frame daily, iaitu H4 valid. H4 yang kita bincangkan tadi, setup sell adalah valid dan dia buat penurunan, dan kemudian H4 melakukan pada time frame daily juga berlaku penurunan dan sehingga berlaku breakout. Ke bawah. Dia melakukan setup dominant pada time frame daily. Kemudian akhirnya daily melakukan breakout sell. Di mana seller semakin menguat jika berlaku keadaan seperti ini. Seller semakin menguat dan insya-Allah kemungkinan besar boleh sampai pada SNR dalam zon dominan yang di bawah. Jadi jika berlaku keadaan seperti ini, setup sell lebih valid. Pilihan untuk sell lebih valid. Kita akan lihat balik pada time frame H4. Apa yang kita dapat rumuskan. Kita dapat rumuskan untuk fokus 6 hingga 10 April untuk pair GBP USD pada minggu hadapan. Apa yang saya dapat rumuskan untuk pair GBP USD, setup sell masih lagi valid dan kemungkinan arah pada time frame daily, iaitu arah buy pada time frame daily yang sebelum, kemungkinan akan buat retest jika H4 melakukan penurunan. Bermaksud masih lagi setup untuk retest pada time frame daily, tetapi ini adalah setup arah pada time frame H4 ataupun satu perjalanan yang baru, satu penurunan untuk time frame H4, di mana seller masih lagi kuat. Bagaimana kita nak kesan, adakah akan berlaku kemungkinan setup bagi pair GBP USD ni akan melakukan kenaikan untuk follow time frame daily. Jika keadaan seperti ini kemungkinan akan berlaku adalah ada dua keadaan. Yang pertama, jika berlaku candle dominant, di mana keadaan berlaku candlestick dominant yang dia buat setup breakout buy ataupun breakout dengan candle bull, baru ada kemungkinan ataupun kebarangkalian untuk bagi pair GBP USD untuk membuat kenaikan ataupun buyer cuba menguat. Jika berlaku keadaan seperti ini di mana berlaku setup dominant yang buat breakout buy, ada kemungkinan akan buyer cuba menguat ataupun buyer cuba enter position. Baik, itu adalah formasi untuk kebarangkalian yang pertama. Dan sedikit saya nak sambung, jika setup buy berlaku pada time frame H4, kemudian setup sell ni masih lagi belum dimatikan. Jika dia dimulakan dengan setup dominant breakout buy, kemudian berlaku kenaikan yang terus, candlestick seterusnya masih lagi buat kenaikan dan akhirnya mematikan setup sell, dominant sell yang ada dekat sini, mana confirmation buy, untuk buy lebih kuat, di mana buyer memang sangat-sangat kuat jika berlaku keadaan seperti ini. Dan kita akan pilih untuk buy. Dan satu lagi kebarangkalian yang kedua, sekiranya tidak berlaku dominan yang buat breakout setup dominan yang buat breakout buy, dia buat terus kenaikan, dan
berjaya mematikan setup dominant sell yang ini, okay, maka sell sudah tidak valid. Di mana dekat sini setup ataupun market memberitahu buyer kembali menguat. Okay, jika setup dominant sell dekat sini dimatikan, dekat sini buyer kembali menguat, maka setup buy lebih valid. Okay, apa yang saya nak rumuskan untuk bagi pair GBP USD untuk fokus minggu hadapan, iaitu 6 hingga 10 April. Okay, first, dekat sini sell masih lagi valid, di mana ada tanda-tanda buyer, tanda-tanda seller cuba menguat. Okay, seller cuba menguat dekat sini. Jadi boleh dikatakan berlaku satu harga yang maksudnya compress. Okay, compress harga dekat sini antara buyer dengan seller. Okay, jika berlaku keadaan berjaya ada candle bull di mana buyer cuba menguat dan mematikan setup sell, maka dekat sini insya-Allah buy lebih valid berbanding sell. Okey, selagi tidak berlaku setup seperti ini, tidak ada dominant buy ataupun tidak ada candle yang berjaya mematikan setup sell, maka sell masih lagi valid. Okey, sell masih lagi valid. Dan dekat sini jika berlaku selagi tidak ada dominant buy dan dia terus menerus buat setup sell pada time frame H1 dan juga H4, maka boleh sampai, target dia boleh sampai kalau di pada time frame H4, boleh sampai pada SNR dekat sini. Selagi tidak ada dominant buy, sell masih lagi kuat dan seller masih lagi mendominasi pasaran bagi pair GBP USD, insya-Allah. Itu yang saya dapat rumuskan untuk pair GBP USD. Sekian.